Berita Al-Hijrah 27 Januari, lelaki warga Pakistan dalang proses dan jual keputusan COVID-19 palsu. Juga kajian klinikal fasa ketiga COVID-19 bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Kegiatan menjual dan membeli keputusan ujian COVID-19 palsu tumpas dengan penahanan suspek utama yang juga warga Pakistan pada 25 Januari lepas. Suspek bersama seorang lagi lelaki Pakistan yang ditahan di Johor pada 22 Januari lepas dipercayai menjual surat berkenaan kepada rakan senegara untuk pulang semula ke negara asal mereka. Perbuatan itu terbongkar apabila polis mengesan dua lelaki Pakistan yang mahu pulang ke negara asal di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 20 Januari lepas. Warga asing berkenaan didapati mengambil jalan mudah itu kerana bimbang ujian dilakukan adalah positif dan sanggup membuat bayaran berkenaan bagi mendapatkan surat keputusan yang negatif. Hasil soal siasat dan risikan, polis berjaya mengesan kenalan suspek dalam satu serbuan di Klang pada jam 11 pagi 22 Januari lepas. Suspek lelaki Pakistan berusia 33 tahun itu dipercayai mendapat khidmat orang lain untuk mendapatkan surat keputusan negatif COVID-19 berkenaan. Berdasarkan maklumat polis, menahan suspek keempat di Tampoi, Johor Bahru pada hari sama sebelum menangkap suspek utama di Seri Petaling pada 25 Januari lepas. Turut dirampas pelbagai peralatan memproses surat ujian COVID-19 palsu itu. Dan satu perkara yang saya nak tegaskan di sini ialah hasil siasatan kami setakat ini, kita tidak ada jumpa penglibatan daripada klinik-klinik swasta dan juga klinik-klinik kerajaan. Mereka yang bertugas ni, yang beroperasi ni bertindak secara sendiri. Tidak ada penglibatan daripada klinik swasta ataupun kerajaan setakat ini. Kelima-lima suspek direman sehingga 8 Februari depan. Sementara itu, berhubung siasatan pemalsuan COP dan tanda tangan dalam laporan perubatan yang dikaitkan dengan seorang pegawai perubatan, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sedang bekerjasama dengan PDRM untuk mengenal pasti dokumen-dokumen yang terlibat bagi membantu siasatan. Hasil siasatan awal juga mendapati sekurang-kurangnya 16 kes dapat dikaitkan dengan pegawai perubatan terbabit. Berdasarkan beberapa dokumen yang telah dikemukakan untuk pengesahan, Perkeso mendapati dokumen-dokumen tersebut telah diproses untuk pembayaran tuntutan faedah. Perkeso juga dalam masa sama sedang menjalankan siasatan dalaman bagi mengenal pasti unsur penipuan yang mempunyai modus operandi sama dan akan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat penemuan seumpama itu. 25 Januari lepas, Jabatan Jenayah Komersial JSJK Pulau Pinang mengeluarkan kenyataan berhubung siasatan terhadap seorang pegawai perubatan yang disyaki memalsukan dokumen rekod pesakit. Seorang lelaki tempatan yang disyaki mengedar dadah ditahan selepas dikejar 17 kereta peronda polis MPV di kilometer 58 Lebuh Utara Selatan arah utara di Johor Bahru. Lelaki 45 tahun yang memandu Toyota Altis itu cuba melarikan diri sebelum ditahan di susur keluar Simpang Renggam, Keluang pada jam 8 malam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fazli Muhammad Zain berkata, polis pada awalnya mengarahkan pemandu berkenaan untuk berhenti kerana berada dalam keadaan mencurigakan. Suspek kemudian bertindak memecut dengan memandu dalam keadaan berbahaya. Dalam kejadian terbabit operasi mengejar suspek, turut dibantu anggota polis dari cawangan MPV dengan membabitkan 17 kereta peronda polis dari 5 daerah. Pemeriksaan dalam kenderaan yang dipandu suspek turut menjumpai sejumlah dadah disyaki syabu dan pil ekstasi dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM50,000. Hasil simakan mendapati kenderaan yang digunakan suspek didaftarkan atas nama syarikat kereta sewa. Suspek turut didapati mempunyai beberapa rekod jenayah dan kes dadah dan dia direman 7 hari hingga 2 Februari depan.
Seorang pegawai bomba berdepan hukuman penjara maksimum 2 tahun jika didapati bersalah atas tuduhan rasuah bagi urusan permohonan lesen perniagaan. Tertuduh yang bertugas sebagai pegawai bomba kanan 1 di Balai Bomba dan Penyelamat Gemencih didakwa menerima wang tunai berjumlah RM1,800 daripada seorang wanita berusia 31 tahun. Wang berkenaan diberikan bagi urusan permohonan lesen perniagaan wanita itu di Gemencih yang mana individu berkenaan mengetahui perkara itu mempunyai hubungan dengan kerja rasmi tertuduh. Perbuatan itu didakwa dilakukan di restoran Al-Barakah di Pekan Gemencih Tampin pada 22 Oktober 2019 kira-kira jam 11 pagi. Mat Azli Johar, 44 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Seremban. Tertuduh turut berdepan hukuman denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin selain diarah menyerahkan pasport kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sembilan. Kes disebut semula 3 Mac ini. Di Mahkamah Session Ipoh pula, seorang anggota Polis Merin berdepan 101 lagi pertuduhan rasuah hari ini. Secara keseluruhannya, tertuduh Zubairi Abdul Muttalib, 60 tahun, berdepan 144 pertuduhan dengan 43 daripadanya telah didakwa semalam. Anggota polis berpangkat konstabel itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, Zubari yang bertugas sebagai Ketua Jenderal Bot Ronda di Pengkalan Polis Marin Kampung Aceh Setiawan menerima suapan berupa wang tunai daripada Lim Milan supaya tidak mengambil tindakan terhadap 18 bot nelayan. Perbuatan itu dilakukan antara Mei 2016 hingga Julai 2019 dan dalam tempoh tersebut tertuduh menerima suapan antara RM150 hingga RM4,700 dengan jumlah keseluruhan RM146,350. Zubairi didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda daripada nilai suapan atau RM10,000 atau yang mana lebih tinggi. Sementara itu, bagi pertuduhan pilihan pula, dia didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Wahida Jalaluddin manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Aizar Fakri. Sementara itu, di Mahkamah Magistrat Ipoh, seorang pengumpul besi buruk mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan mengamuk dan mencederakan seorang anggota polis. Tertuduh Arni Ahmad Pazir, 44 tahun, dengan sengaja menyebabkan kecederaan dengan memukul kepala Korporal Muhammad Anwar Muhammad Noor menggunakan topi keledar di Pejabat Enkuiri Balai Polis Lahad 24 Januari lalu. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa berkelakuan rusuh yang merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 90 Akta Polis 1967 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM500 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tertuduh turut menghadapi pertuduhan hianat ke atas harta milik kerajaan dengan menyebabkan kerosakan pada pintu cermin Balai Polis Lahad dengan anggaran kerugian sebanyak RM380 pada tarikh dan masa yang sama. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah memerintahkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 10 Februari depan. Seorang wanita terpaksa menahan kesakitan hampir 20 minit akibat tersepit di tempat duduk pemandu selepas kereta yang dipandunya melanggar sebatang pokok di Kampung Wakaf Tembesu, Kuala Nerus. Dalam kejadian jam 7.50 malam semalam itu, mangsa Fazihah Zepari, 35 tahun, yang juga seorang pekerja bank, dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Mangsa yang memandu bersendirian dipercayai terbabas selepas kereta Perdua Alzanya melanggar sebatang pokok sebelum kakinya tersepit.
Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 PBK2 Muhammad Zulkifli Abdullah berkata 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus tiba jam 8 malam di lokasi kejadian. Jadi untuk pergerakan tu agak terbatas, kita terpaksa mengeluarkan masa dengan hati-hatilah untuk mengurangkan risiko daripada lebih cedera parah. Menggunakan peralatan apa? Kita menggunakan peralatan keras iaitu peralatan rescue cutter bagi memotong dan juga mengupil bagi memudahkan kerja-kerja mengeluarkan masa lah. Bomba mengambil masa selama 15 minit untuk mengeluarkan mangsa dengan mengumpil pintu bahagian pemandu menggunakan alat pemotong. Mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu dengan menggunakan ambulans Angkatan Pertahanan Awam APM untuk mendapat kerawatan. Kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 bermula hari ini dengan penghantaran vaksin ke semua tapak percubaan secara berperingkat. Kementerian Kesihatan KKM dalam satu kenyataan berkata kajian yang ditaja Institut Biologi Perubatan Akademik Sains Perubatan China IMB CAMS itu bertujuan menilai keselamatan dan keberkesanan vaksin terhadap jangkitan COVID-19. Menurut KKM, pelaksanaannya perlu memenuhi piawaian antarabangsa, dasar serta polisi regulatory kesihatan negara, amalan penghilangan baik JMP, amalan klinikal yang baik GCP dan deklarasi Helsinki yang akan dipantau secara ketat oleh bahagian regulatory farmasi negara Malaysia NPRA serta Jawatankuasa Etika dan Penyelidikan Perubatan KKM. KKM berkata kajian klinikal fasa 1 dan 2 yang dijalankan peserta di China merekodkan tindak balas imun yang signifikan terhadap antigen SARS-CoV-2 serta tidak menunjukkan kesan sampingan serius iaitu tidak melebihi 30% secara keseluruhan bagi tempoh 28 hari selepas imunisasi dilaksanakan. Pada masa sama, pihak IMCAM sudah menjalankan tinjauan lapangan dan fasiliti percubaan klinikal KKM dan buat masa ini semua 9 hospital KKM bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaan kajian klinikal fasa 3 terbabit. Menurut maklumat tambahan KKM, vaksin kajian diterima pada 23 Januari lalu manakala peserta pertama dijangka menerima pelalian bermula pada akhir Januari atau awal Februari ini. Semua sukarelawan itu akan diberi 2 dos dalam tempoh selang 14 hari pada otot lengan atas dan diwajibkan menghadiri senam lawatan dalam tempoh 2 bulan disusuli selama 13 bulan. Johor menjadi penyumbang tertinggi kes baru COVID-19 hari ini iaitu 1,069 kes sekaligus mengatasi Selangor yang merekodkan 822 kes. Kes harian pula kekal 4 angka iaitu 3,680 kes manakala 7 lagi kematian dilaporkan. 6 negeri masih merekodkan 3 angka termasuklah Kuala Lumpur 698 kes, Sabah 295 kes dan Perak 181 kes. Sementara itu 7 negeri merekodkan 2 angka manakala Perlis dan Labuan masing-masing 1 angka iaitu 3 kes dan 1 kes. Pertambahan kes baru hari ini menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 42,389 kes. Kes sembuh pula lebih rendah berbanding sebelum ini iaitu 1,858 kes. Jumlah kumulatif kematian pula meningkat kepada 707 orang. Beberapa hospital perubatan swasta di Kedah bersedia menerima pesakit COVID-19 untuk menampung kepadatan jumlah pesakit yang dirawat di hospital kerajaan. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Dr. Muhammad Hayati Osman berkata setakat ini jumlah pesakit yang dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah HSB sudah menjangkau 80%. Jelas beliau, 2 lagi hospital kerajaan iaitu Hospital Kuala Nerang dan Hospital Kulim turut dibuka bagi menerima dan merawat pesakit COVID-19. Baru ni disebut KMC dah mula menerima lah pesakit COVID ini. Di Kedah ni kita ada KMC, kita ada PMC, kemudian ada Netro, KPJ di Sungai Tani. Antaranya lah. Maknanya mereka tu dengan ordinan darurat ni boleh menggunakan kemudahan fasiliti yang ada di hospital swasta.
Dalam pada itu, Dr. Hayati memaklumkan Pusat Penilaian COVID-19 (CAC) akan beroperasi 24 jam dan dijangka menerima pesakit COVID-19 melebihi 5,000 orang pada Mei depan. Pihaknya juga bercadang untuk mewujudkan CAC bergerak bagi memantau pesakit yang mempunyai masalah mobilisasi atau dari kalangan golongan rentan. Beliau berkata demikian ketika ditemui sewaktu menyerahkan van jenazah kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Kedah di Sukemenanti di Alusta hari ini. Selepas ini, Perak dan Pulau Pinang hadkan jemaah solat Jumaat. Masih bersama berita Al-Hijrah. Umat Islam di Perak dibenarkan menunaikan solat fardu Jumaat di masjid-masjid dan surau-surau di negeri itu selepas Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memperkenan untuk mengizinkan pelaksanaannya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pun begitu, menurut Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, had maksimum bilangan jemaah yang dibenarkan adalah 40 orang sahaja dan ia berkuat kuasa esok. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata kebenaran itu turut terpakai bagi solat fardu dan solat janazah. Katanya hanya lelaki rakyat Malaysia berusia 16 hingga 70 tahun dibenarkan mengunjungi masjid bagi tujuan itu, tidak termasuk ahli jawatankuasa masjid dan surau. Tambahnya, kebenaran menunaikan solat fardu Jumaat turut diberikan kepada surau dalam bangunan, universiti, kolej, syarikat dan kilang dalam usaha membolehkan lebih ramai menunaikan tuntutan fardu itu. Turut dibolehkan kuliah agama yang hanya dibuat di masjid dan surau antara waktu maghrib dan isyak sahaja. Pun begitu, sebarang bentuk jamuan, acara dan majlis di dalam maupun di pekarangan masjid atau surau tidak dibenarkan. Peraturan lebih ketat akan diperkenalkan untuk memastikan penjarakan fizikal antara jemaah dapat dipatuhi yang turut mengambil kira mekanisme aliran keluar masuk jemaah. Sebelum ini, solat Jumaat dan solat fardu berjamaah dibenarkan dengan bilangan jemaah yang dihadkan mengikut zon merah atau kuning. Dalam pada itu, Sultan Nazrin turut menasihati masjid dan surau untuk menganjurkan solat hajat setiap hari sebagai ikhtiar membendung virus COVID-19. Sementara itu, solat fardu dan solat Jumaat di semua masjid serta surau turut dibenarkan di Pulau Pinang berkuat kuasa hari ini. Kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada jumlah jemaah yang ditetapkan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman dalam satu kenyataan berkata, solat fardu di semua masjid dan surau di negeri itu dibenarkan dengan maksimum 15 jemaah, manakala solat Jumaat membabitkan 12 hingga 45 jemaah dalam kalangan warga negara berusia 15 hingga 70 tahun, termasuk jawatankuasa Korea, pegawai masjid serta siak. Pelaksanaan bagi solat jenazah untuk bukan COVID-19 di masjid dan surau dihadkan kepada 20 orang sahaja. Namun ziarah kubur selepas pengebumian selesai masih tidak dibenarkan. Datuk Ahmad Zakiuddin yang juga Timbalan Ketua Menteri Satu berkata, Main PP juga bersetuju menyediakan ruang solat untuk musafir di masjid dan surau bagi kemudahan pekerja e-hailing, khidmat penghantaran dan seumpamanya. Selain itu, aktiviti bacaan Yasin dan tahlil selepas solat fardu turut dibenarkan, namun terhad kepada 15 orang membabitkan pegawai masjid, siak dan ahli jawatankuasa Korea sahaja. Manakala semua aktiviti pengimarahan dan sosial secara bersemuka tidak dibenarkan, termasuk tazkirah serta kuliah. Sementara itu, beliau berkata urusan akad nikah dibenarkan berlangsung di pejabat agama daerah masing-masing, namun terhad kepada 10 individu. Tuntutan proses pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR jelas berbeza dengan senario di sekolah. Di Kelantan, memahami kesukaran yang terpaksa dihadapi murid daripada keluarga kurang berkemampuan mendorong tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan SK Cik Idris, Kota Baru menyediakan sekurang-kurangnya satu telefon pintar untuk satu keluarga bagi memudahkan lagi proses PDPR dijalankan.
Menurut guru besarnya Muhammad Fazil Matil, kebanyakan murid dari sekolah tersebut merupakan anak nelayan pesisir pantai yang kurang berkemampuan untuk memiliki gadget bagi membolehkan mereka mengikuti kelas secara dalam talian. Pelajar-pelajar yang kita dapat kenal pasti susah, kita mencari sumbangan, memberi telefon pintar agar diorang dapat belajar dengan lebih sempurna dan lebih tersusun. Jadi saya harap mana-mana individu ataupun NGO yang boleh memberi kerjasama ataupun sokongan kepada kami, marilah bersama untuk membantu kami kerana murid-murid di kawasan SK Cedris adalah murid-murid yang susah dan daripada golongan nelayan. Setakat ini katanya pihak sekolah telah mengenal pasti murid yang tergolong dalam keluarga kurang berkemampuan dan tidak memiliki kemudahan telefon pintar untuk PDPR. Tambahnya lagi, buat masa ini PDPR adalah kaedah pembelajaran terbaik bagi menjauhi penularan kes COVID-19 di sekolah, namun semua pihak perlu berusaha membantu para murid agar tidak tercicir dalam pelajaran. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan telefon pintar dan bantuan persekolahan kepada keluarga Rosnani Ibrahim yang mempunyai 6 anak masih bersekolah di Kampung Tunjung Baru, Kota Baru. Hari ini saya bersyukur sangatlah pada Tuhan. Moga anak saya hari ini boleh telefon untuk belajar. Selama ni saya tak boleh nak belajar lah anak saya sebab tak ada telefon. Kata nak beli pun lah. Moga saya orang susah ni tak mampulah. Moga anak banyak lagi belajar, ramai lagi ni orang. Mana-mana individu yang berhasrat membantu usaha pihak sekolah ini boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bank Islam bernombor 0301 8010 144382 atas nama PIBG SK Cik Idris atau hubungi talian 09773 5255. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, Amerika Syarikat tarik balik sekatan bantuan ke atas Palestin. Masih bersama berita Al-Hijrah, pentadbiran Washington di bawah Joe Biden melihat penyelesaian dua negara bagi konflik Palestin-Israel sebagai matlamat yang dihasratkan. Menurut pemangku Duta Amerika Syarikat ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Richard Mills, Biden melihat hanya itu sahaja pilihan terbaik bagi menyelesaikan konflik berpanjangan itu. Bagaimanapun, rakyat Palestin pasti menarik nafas lega apabila pentadbiran Biden menyambung semula penyaluran bantuan kepada negara itu selain membuka semula pejabat perwakilan diplomatik yang telah ditutup bekas Presiden Donald Trump sebelum ini. Biden akan turut menjalin hubungan secara rapat dengan Palestin dan Israel. Presiden Amerika Syarikat ke-46 itu bagaimanapun dilapor mahu lebih banyak negara menjalin hubungan dengan negara haram Israel. Memetik Al Jazeera, pengumuman tentang polisi Biden berhubung konflik Palestin-Israel ini sedikit sebanyak memberi kelegaan buat pihak pro-Palestin yang selama ini melihat sendiri sikap berat sebelah Trump yang lebih menyanjungi sekutunya Israel dan Presidennya Benjamin Netanyahu. Biden pula dijangka mengamalkan polisi jalan tengah sebagaimana dasar pentadbiran presiden-presiden dari Parti Demokrat sebelum ini. Sekitaran Masjidil Haram di Makkah bakal berubah wajah dengan cadangan penanaman pokok-pokok di ruang-ruang lapang Masjid Suci berkenaan. Perkara itu seiring wawasan 20-30 negara berkenaan yang turut merangkumi kualiti kehidupan buat para jemaah yang berkunjung ke situ.
Cadangan itu dikongsikan Presiden Hal Ehwal dua masjid suci yang juga Imam Besar Masjidil Haram, Sheikh Abdul Rahman As-Sudais. Beliau menekankan kepentingan pelan pembangunan mampan dan strategi bagi meminimumkan impak perubahan iklim semasa. Cadangan penanaman pokok itu turut bertujuan mengurangkan suhu panas sekitar masjid berkenaan selain mengurangkan pencemaran dan memulihkan kualiti udara. Ruang-ruang awam juga akan menjadi lebih mesra alam melalui dekorasi dan kawasan teduh yang bersesuaian dengan cuaca semasa di Rantau Arab. Ketika ini jarang sekali dapat dilihat pokok-pokok dan landskap di sekitar Masjidil Haram berbanding bandar-bandar utama lain seperti Riyadh dan Jeddah. Hilang punca pendapatan hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Sebab saya driver. Dia macam ada kerja dengan gaji. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Sangat-sangat sudi datang sini membantu kami. Baik, jangan ketinggalan menyaksikan analisis jam 9 malam ini membawakan isu industri seni tindas pelakon baru bersama hos malam ini Finas Yunus. Jadi sekian untuk malam ini, saya Ardi Rahman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.